Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan dan kejahatan oleh Pendeta Zainul Abidin bin Ahmad. Bab ketiga. Fahaman yang sempit. Pasal 1. Berbuat kebajikan kerana faedah diri. Pada orang-orang ahli agama yang berfahaman sempit adalah kerja-kerja kebajikan dan kerja-kerja kejahatan itu biasa difahamkan mereka dengan pengertian yang sempit pula. Jika pada amal-amal keagamaan, maka dihaskan mereka kerja kebajikan itu artinya terutama kerja-kerja ibadat dan menyempurnakan suruhan-suruhan untuk menghadap mati atau akhirat sahaja. Yakni tiada kena-mengena dengan membaiki budi pekerti dan kelakuan atau membetulkan hal ehwal hidup di dunia. Yang dikatakan berbuat baik atau berbuat kebajikan itu menurut fahaman ini bolehlah ditakrifkan iaitu tiap-tiap perbuatan yang melayakkan dapat pahala dan balasan syurga kepada barang siapa yang mengerjakannya. Dan yang dikatakan berbuat jahat atau berbuat kejahatan itu pula tiap-tiap perbuatan yang menjadi dosa dan mewajibkan azab neraka di akhirat kepada siapa-siapa yang mengerjakannya. Amal menurut fahaman ini ialah kerja-kerja yang dijeniskan kepada agama sahaja dan dipandang dari segi agama. Amal baik, yakni amal soleh, hanya terutamanya kerja-kerja yang disuruh atau dinilai tinggi oleh agama seperti sembahyang, puasa, memberi zakat, bersedekah, menyembelih kurban, membaca-baca Al-Quran, membaca salawat akan Nabi, membaca-baca wirid, berbagai-bagai doa dan sebagainya yang ada memberi harap akan balasan pahala dan syurga. Amal jahat ialah kerja-kerja maksiat atau melanggar larangan-larangan agama yang membuahkan dosa dan balasan neraka. Maka termasuk dalam amal jahat itu terutama sekali perbuatan-perbuatan mengerjakan sesuatu yang haram seperti minum arak, makan babi, berjudi, berzina, mencuri, menyamun, merampas, membunuh orang dan lain-lain yang terjenis kepada fahsya dan mungkar. Tetapi tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang terbit daripada kepercayaan-kepercayaan yang hodoh dan karut seperti memuja hantu syaitan, memuja pantai, menyembah laut dan darat, membenarkan ilmu-ilmu bomoh, pawang dan poyang, meminta-minta kepada waliullah dan awliya dan kepada kubur-kubur keramat dan memohon pertolongan daripada kuasa-kuasa gaib yang lain daripada Tuhan. Demikian lagi, tidak juga berapa termasuk kelakuan-kelakuan yang terjadi dari sebab lemah sifat-sifat keperangaian dan budi pekerti seperti berdusta, mungkir janji, tamak halaba, tidak syukur akan nikmat Tuhan, membazirkan harta dan waktu, kedekut, kejam hati, tidak merasa belas kasihan, hasad dengki, busuk hati dan berpuluh-puluh yang lain. Kesalahan-kesalahan tidak mengerjakan suruhan-suruhan agama seperti sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain sungguhlah termasuk juga jadi dosa besar, sama seperti melakukan amal-amal jahat juga. Tetapi tidaklah pernah diambil faham atau diambil tahu pun apa nikmatnya jika dikerjakan suruhan-suruhan itu dikira-kira baik dan betul, dan jika tidak dikerjakan jadi jahat dan kesalahan di sisi agama. Demikianlah yang dikatakan sempit dalam memahamkan perkara berbuat baik dan berbuat jahat ini. Adapun dalam kerja-kerja yang dikira amal baik atau amal soleh, menurut fahaman yang sempit ini, tidaklah sekali-kali dititik beratkan oleh pihak latihan mesti membaiki akhlak atau sifat-sifat keperangaian budi pekerti dengan jalan mengerjakan amal-amal baik itu. Sifat-sifat akhlak yang tinggi seperti benar, amanah, betul pada janji, perasaan belas kasihan, mudah memaafkan orang, tidak menyimpan dendam, menjaga kehormatan diri dan berbagai-bagai sifat kemuliaan perangai yang lain tidaklah biasa diambil perhatian yang berat supaya berhasil ia daripada latihan amal-amal yang dikatakan amal baik
itu. Bahkan sembahyang, puasa dan lainnya itu pun tidak dianggap sebagai latihan untuk menghalus dan meninggikan darjat kemuliaan budi dan kebersihan rohani. Hanya yang lebih-lebih sekali dititik beratkan ialah bagaimana rupa dan caranya amalan-amalan itu mesti dikerjakan yang dianggap betul dan sah oleh Tuhan supaya diterimanya amalan itu, dan dengan demikian dapatlah pahala dan balasan syurga yang sangat diinginkan di akhirat kelak. Demikian pula dalam kerja-kerja yang dikira amal jahat itu tiadalah pernah dititik beratkan tentang latihan yang diberi oleh larangan atasnya itu bagi membaiki akhlak dengan menjauhkan perkara-perkara yang dilarang itu, atau bagi membersihkan hati dan budi perketi daripada sifat-sifat keperangaian yang rendah dan keji. Hanya yang terutama sekali dititik beratkan iaitu bahawa sekalian yang haram itu ialah dilarang Tuhan. Bila dilanggar, larangan itu berdosa, dan bila berdosa, masuk neraka lah kelak jika tidak diperoleh ampunan. Maka pasal jangan kena masuk neraka itulah yang lebih-lebih sekali dititik beratkan selama-lamanya. Dengan barang apa jalan pun, dengan bacaan itu ini, dengan tahlil sekian-sekian puluh ribu, dengan amal fidyah atau tebusan dan berbagai-bagai helah lagi, hendak diminta, hendak dipujuk atau hendak ditipu jugalah Tuhan itu supaya jangan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah pendapat yang sempit dan kedirian dalam pemahaman mengenai amal baik dan jahat dalam kehidupan agama manusia. Ibadat pada artinya yang betul ialah segala kerja menyembah Tuhan sebagai melakukan kehambaan dan penyerahan diri kepadanya. Sama ada kerja-kerja itu suatu yang ditentukan rupanya dan cara-cara mengerjakannya dalam agama atau tidak ditentukan. Maka termasuklah di bilang ibadat segala kerja-kerja mentaati suruh, larangan dan perintah Tuhan untuk hidup dan untuk mati, untuk dunia dan untuk akhirat, iaitu suruhan-suruhan dan perintah-perintah sebagaimana yang diberi dalam kitabnya, yang diturunkan menerusi rasul-rasul pesuruhnya, dan sebagaimana yang tertanam asasnya dan bibitnya dalam tabiat kejadian manusia. Sekalian suruh larangan atau perintahnya itu adalah perkara-perkara yang tetap dianggap betul dan terpuji pada nilaian agama yang sebenar serta bersetujuan dengan akal dan ilmu pengetahuan yang dibukakannya kepada manusia dari semasa ke semasa. Pemahaman ibadat demikian ini memanglah pemahaman yang sebetulnya. Tetapi jika pada fahaman yang sempit, maka mafhum itu telah disempitkan pula, iaitu dihadkan kepada kerja-kerja untuk mati dan akhirat sahaja. Misalnya, yang dikatakan ibadat hanyalah kononnya sembahyang fardu, sembahyang sunat, puasa fardu, puasa sunat, membaca-baca Al-Quran dan selawat ke atas Nabi, membaca-baca doa dan wirid-wirid yang tertentu dan lain-lain lagi yang disifatkan sebagai amal soleh di atas tadi. Dan juga kerja-kerja menambah lagi seberapa banyaknya yang dapat lebih daripada yang disuruh dan diperintah itu asalkan dihitung baik dan mulia pada nilaian agama. Dan lagi sekaliannya itu apabila dikerjakan adalah ditujukan untuk menyukakan Tuhan dan untuk mendapat balasan pahala dan syurga. Maka tidaklah diambil tahu sebarang kefaedahannya untuk melatih budi perketi bagi membetulkan kehidupan di dunia ini sebelum berpindah ke akhirat dan ke syurga itu, atau untuk membaiki masyarakat umum bagi kejayaan bersama sebelum mati ini. Adapun jika dikata amal ibadat, maka begitulah juga lebih kurang mafhumnya yang biasa. Sekadarkan barangkali yang lebih kuat dan meliputi kerana bersatu padanya pemahaman amal soleh tadi dengan pemahaman ibadat ini kedua-dua sekali. Pendeknya, baik pun amal yang soleh atau ibadat atau amal ibadat, sekaliannya itu jika pada mereka yang berpegang kepada fahaman sempit ini, hanyalah terkhas maksudnya kepada kerja-kerja untuk akhirat atau untuk mati sahaja. Tidak ada termasuk padanya sesuatu yang mengena dengan tujuan membaiki akhlak, membaiki laku perangai, membaiki kelakuan hidup atau sesuatu untuk mengelokkan sifat-sifat keperangaian dan budi perketi supaya membetulkan hal ehwal kita hidup di atas panggung kehidupan dunia ini bagi faedah dunia dan akhirat kedua-duanya sekali.
Fahaman demikian nyatalah telah melupakan sama sekali daripada hitungannya pengertian kebajikan dan kejahatan yang dikehendaki oleh tuntunan akhlak bagi kewajipan hidup di dalam dunia dengan betul sementara belum masuk ke negeri akhirat. Dan sebagai syarat atau titi bagi mendapat kehidupan yang bahagia di akhirat itu kelak. Maka sebandinglah sempitnya fahaman ini dengan fahaman yang sempit tentang erti ilmu yang dikatakan oleh sebagian guru agama atau orang alim yang tidak berpelajaran. Kata mereka, kononnya ilmu yang dimasukkan dalam ajaran Islam itu hanyalah ilmu agama sahaja. Tidak termasuk kira ilmu lain-lain yang perlu bagi hidup di dunia dan bagi membetulkan perjalanan kehidupan di dunia ini supaya betul pula dan berjaya kehidupan di akhirat kelak. Sesungguhnya begitulah juga sempitnya fahaman mereka pada apa-apa yang mereka katakan amal baik dan jahat. Kedua-duanya ini mereka halalkan tujuannya dan maksudnya hanya kepada perolehan pahala dan dosa dan kepada balasan nikmat dan siksa di akhirat. Bukan kepada gunanya sebagai alat latihan memperbaiki atau merosakkan sifat-sifat budi pekerti, laku perangai dan kerohanian. Padahal kehasilan daripada latihan itulah yang sebenar-benarnya melayakkan atau tiada melayakkan dapat balasan nikmat dan terpelihara daripada balasan siksa ini. Mereka terus memandang kepada hasil yang diharap-harapkan pada kesudahannya sahaja. Mereka tidak menghiraukan bahagian yang ada di tengah yang sebenar-benarnya jadi titi menyampaikan kepada kesudahan yang baik dan atau kesudahan yang jahat itu. Oleh itu maka maksudnya hendak dapat balasan baik dan takut jangan dapat balasan jahat. Itulah yang jadi penggerak mereka berbuat kebajikan dan penahan mereka daripada berbuat kejahatan. Kelakuan begini hanyalah layak sebagai sifat kanak-kanak yang masih mahu diumpan atau ditakut-takutkan. Tidak patut bagi orang yang sudah besar dan sempurna akal dan tidak terpakai langsung bagi mereka yang sudah halus perasaan, budi mulianya dan pengenalan rohaninya. Maka terbit dari fahaman yang sempit ini kerap kalilah kita terjumpa umpamanya dalam pendahuluan kitab-kitab karangan setengah-setengah orang alim kita sekarang yang berperasaan demikian mereka lafazkan harapan akan mendapat al-ajra wal wasawab sebagai upah kepenatan mereka mengarang kitab itu. Misalnya selalu kita terjumpa perkataan-perkataan seperti mudah-mudahan diberi Allah pahala akan fakir dan dijadikannya kitab ini jalan kelepasan bagi fakir di akhirat. Seolah-olah pengarang itu sudah tentu akan kena hukum keras di sana kelak. Dan kitab karangannya itulah salah satu amal baiknya yang diharapnya akan jadi satu perkakas melepaskan dia. Tentang adakah atau tidak manfaatnya kitab itu kepada orang-orang yang menggunakannya kelak tidaklah dikiranya. Hanya yang diharap-harapnya pertolongan kitab itu kepada dirinya sendiri sahaja. Tetapi pada ulama-ulama zaman dahulu yang tidak tamakkan faedah diri, kita dapati sebalik daripada itu, iaitu mereka berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kitab ini khalis bagi wajahnya juga. Yakni bukan kerana apa-apa yang lain. Dan terkadang mereka tambah pula, mudah-mudahan ada manfaatnya kitab ini kepada orang yang mempelajarinya kelak. Atau mudah-mudahan umum manfaatnya. Iaitu yang dipentingkan ialah manfaat kepada orang lain. Adapun balasan kerananya kepada diri pengarang itu sendiri tidaklah disebut apa-apa, melainkan diserahkan kepada Tuhan semata-mata. Di antara ulama-ulama kecil kita zaman ini, tentulah tidakkan banyak boleh diharap terdapat perasaan berbuat kebajikan yang meluas faedahnya kepada orang lain dan masyarakat umumnya demikian ini. Malahan yang kebanyakannya ialah mementingkan faedah dirinya dan keuntungan dirinya juga. Tidak lepas daripada itu. Tidak terlepas daripada ingatan kedirian.